Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda bersama saya Uti Aisyah Rozali dalam video Track the Progress 4 to 5 years old, 4 hingga 5 tahun. Okey, kalau anda mempunyai anak 4 hingga 5 tahun, saya galakkan anda untuk dengar video ni, terus print Track the Progress ni ataupun anda boleh tanda dekat dalam handphone anda. Dan saya galakkan anda untuk tengok juga video-video yang sebelum ni, video untuk 3 hingga 4 tahun, video untuk 2 hingga 3 tahun dan juga video untuk 18 bulan sehingga 2 tahun. Okey, kenapa? Sebab progres yang belakang mempengaruhi progres yang depan. Okey, so semak perkembangan anak anda dan track sama-sama macam mana perkembangan anak anda. Okey, so track the progress ini saya ambil daripada checklist yang saya kongsikan dekat dalam buku Target 5. Tapi kalau anda tak ada buku Target 5 pun it's okay, sebab anda boleh print buku ni, anda boleh print ebook yang saya kongsikan ni dan track progress anak anda. Okay, dan dalam video modul ni saya akan explain satu. So itu untungnya orang yang dapatkan modul Kickstart Go Chili ini, sebab anda akan dapat explanation untuk setiap satu checklist perkembangan ini mengikut perkembangan usia anak anda. Okey, so ini adalah The Gym Academies, 4 orang terapis yang bertanggungjawab untuk membantu anda yang mengumpulkan modul ini khusus untuk anda, 400 aktiviti. Okey, kami usahakan supaya modul ini jadi seringkas mungkin, sepadat mungkin, ringkas tapi padat, macam tu. Okey, so dan kami nak pastikan anda boleh terus aplikasikan apa yang anda belajar daripada modul ini. Okey, so kita terdiri daripada 2 orang OT dan 2 orang fisioterapis. Alright. Okey, so kita tengok kepada perkembangan pertama, iaitu perkembangan konsep bermain. Untuk anak-anak yang sudah masuk ke usia 4 hingga 5 tahun ini, anak-anak akan mula play with rules. Anak-anak akan mula constructive play yang lebih kompleks. Anak-anak akan mula ada social dan dramatic play. Anak-anak mula pandai berlakon umur 4 hingga 5 tahun ni. Okey, so apakah itu play with rules? Kita tengok satu-satu. Anak umur 4 hingga 5 tahun sudah boleh bermain berkumpulan dengan peraturan mudah. Okey, peraturan mudah contoh dia macam, okey, awak duduk kat sini, jom kita main. Ataupun contohnya main kejar-kejar. Okey, awak jadi polis, saya jadi penjahat. Okey, polis kejar penjahat. Ataupun main peekaboo, bukan peekaboo, main cari-cari. Sorok-sorok. Okey, seorang tutup mata kira sampai 10, yang lain pergi sorok dan cari. Okey. So dah boleh main. So itu adalah antara play with rules yang anak-anak usia ni dah boleh main. Okey. Dan anak dah boleh ada permainan yang mempunyai watak dan peranan tertentu. Siapa jadi polis, siapa jadi penjahat, siapa jadi tukang cari, siapa yang jadi tukang sorok, siapa yang jadi cikgu, siapa yang jadi gadang murid. So umur 4 hingga 5 tahun, anak-anak dah boleh buat aktiviti seperti ini. Okey, konstruktif. Anak umur 4 hingga 5 tahun, konstruktif play dia lebih kompleks dan mereka mula ada rasa bangga. Rasa bangga ni penting sebab membuatkan anak rasa satisfaction dengan apa yang dia buat, dan itu adalah perkembangan emosi yang sangat penting bila anak mampu untuk rasa satisfied. Sebab tu mama ayah, cikgu-cikgu, bila anak masuk usia ni, anak buat apa-apa hasil kreatif, anak buat bentuk, contohnya dia kata dia nak buat bentuk dinosaur, tapi kita tak nampak pun manalah dinosaurnya yang dia kata dia buat dinosaur ni. Kita nampak segitiga je. Tapi dia kata dia buat dinosaur. Believe imagination dia. Percayakan imagination dia. Cakap, yes, boleh tunjuk mama mana kepala dinosaur. Oh, ni kaki di mana? Oh, this one. Oh, cantiklah dinosaur ni kan. Jangan susah payah betulkan. Biarkan dia dengan imagination dia. Okay? Sebab dia mula bangga dengan hasil kreatif yang dicipta. Kalau pada usia 4 hingga 5 tahun, kita asyik nak betulkan je hasil kreatif anak kita, kita berpotensi dan berisiko untuk buatkan anak kita tak yakin diri. Okay, nanti dah besar dia asyik rasa dia tak tahu je, sebab kita selalu betulkan dia. Okay, dan pada usia ini juga anak mula menunjukkan minat dengan matlamat aktiviti seni kreatif. Dia dah mula, kadang-kadang dia nak main origami, kadang-kadang dia nak buat play-doh, kadang-kadang dia nak buat Lego, buatlah macam-macam aktiviti kreatif dengan Lego tersebut. Dia lukis, disuruh kita tampal dekat peti ais. Okay, dia menunjukkan minat dengan matlamat aktiviti seni kreatif. So dia dah suka dah. Dia nak kata, adik nak buat untuk mama tampal dekat peti ais.
Right, dah boleh pandai buat benda-benda macam tu. Okay, membina struktur yang lebih kompleks. Okay, so kalau dia bina Lego dia dah lebih kompleks. Kalau dulu dia buat kapal terbang, katalah dulu dia buat kapal terbang dia kapal terbang dia lurus je kan, lurus macam gini je. Sekarang dia dah mula ada sayap. Kalau dulu dia ada sayap macam tu je, sekarang dah mula ada ekor. Kalau dulu dia tak ada ekor, sekarang dia dah mula kat tepi ni dah start ada lampu pula. Dia punya structure, benda yang dia construct akan lebih kompleks. Social dan dramatic play, anak mula bermain peranan atau watak dengan kanak-kanak lain. Awak jadi cikgu, awak jadi anak murid tu, itu juga termasuk dalam social and dramatic play dan juga play with rules, okay? Dan boleh bercerita-cerita yang ada awal dan hujung. This is important. Ini adalah perkembangan bahasa. Okay, perkembangan bahasa yang juga penting untuk anak menguasai kemahiran membaca nanti. Okay, bank perkataan. Masa ni anak akan develop bank perkataan yang banyak. Okay, so kita kena main juga role play dengan anak kita. Anak boleh bercerita-cerita yang ada awal dan hujung. Mula-mula dia lari-lari, lepas tu dia jatuh, berdarah dah. Dia dah boleh explain macam tu. Lepas berdarah jadi apa? Lepas berdarah dia pergi cari mama dia sapukan dia ubat, lepas mama dia tampal dengan plaster. Dia dah boleh explain cerita yang lebih panjang. Ada starting point dan ada ending point. This is important untuk anak mempunyai kemahiran membaca yang baik bila dia besar. Everything starts dari usia kecil. Okay, so remember, benda tu penting. Motor halus. Anak dah boleh melukis menggunakan pegangan tripod yang lebih dinamik. Dalam video 30 minit latih anak menulis, saya ada explain perbezaan antara static dan dynamic grasp, so anda boleh tengok. Okay, meniru bentuk-bentuk mudah, dia dah boleh mula tiru, nak tulis, lukis tu dia boleh tiru bentuk-bentuk mudah. Okay, menggunakan gunting untuk menggunting bentuk segi empat dan bentuk mudah lain. So masa ni anak pegang gunting, dia dah boleh buat bentuk-bentuk yang ada bucu luar. Ni kita panggil bucu luar. Ni bucu luar. Dia dah boleh gunting ada bucu luar. Bucu dalam ada belum boleh lagi, tapi bucu luar dia dah boleh gunting. Alright. Lukis orang lidi atau lukisan yang lebih detail. Anak usia ni dia dah boleh lukis lukisan yang lebih detail. Kalau dia lukis orang lidi dia dah mula ada mata, ada mulut, ada badan. Lepas tu nanti dia lukis baju. Okay, so dah lebih detail lukisan anak-anak usia ni dan salin nama sendiri. This is not functional untuk ramai anak-anak yang belum boleh pandai baca. Dia tulis nama, dia tak faham lagi itu adalah nama dia. Mungkin bila dia tak nampak nama, kalau dia nampak ada tulisan nama dia dekat depan, dia mungkin boleh salin. Nama dia salin. Tapi salin ya, tapi kalau kita suruh dia tulis nama, dia mungkin akan tulis nama. Macam tu, sebab sequence dia belum pandai lagi, dia belum pandai sangat lagi. Okay, so kalau anak tu belum pandai baca, so kalau anak yang dah pandai baca, biasanya dia dah tahu sequence ni. So terpulang bila kita start ajar anak kita baca, so itu akan mempengaruhi cepat ke tidak dia boleh faham sequence tu. Okay, alright, motor kasar, melompat dari tempat yang lebih tinggi. Kalau sebelum ni video dalam umur yang sebelum ni, anak hanya boleh lompat pada pada tangga yang terakhir. Ni tangga yang terakhir. Umur ni anak dah boleh lompat lebih tinggi, so kena jaga-jaga, kena selalu remind anak kita untuk jaga keselamatan dia. Sebab kanak-kanak biasanya dia akan lupa untuk jaga keselamatan dia sebab dia sangat adventurous. Okey, melompat ke hadapan dalam teng-teng ni. Teng-teng, kalau kita buat teng-teng kan, teng-teng. So anak dah boleh melompat ke depan dalam teng-teng. Maksudnya dah boleh lompat satu kaki ke depan. Okay, dalam teng-teng. Tahu tak, teng-teng ni adalah antara aktiviti yang kita suka bagi dekat anak-anak, especially kalau anak yang ada masalah membaca dan menulis, sebab kita nak tengok anak aware tak dengan garisan dan dia boleh kawal ke tak posture dia. Masa anak lompat dalam teng-teng ni satu, adakah dia boleh mengekalkan position badan dia dalam kawasan? Kalau tak boleh, latihlah. Sebab kalau tak boleh, maksudnya sama ada anak tak aware dengan garisan, which is ada kaitan dengan dengan fokus visual dia, fokus mata dia, ataupun anak tersebut ada posture, kawalan posture, postural control dia, kawalan posture tubuh yang tidak cukup kuat. Okay, skipping dalam jarak yang jauh. Skipping ni macam Red Riding Hood, bawa bakul, skip macam tu, jalan sambil lompat-lompat tu dalam jarak yang lebih jauh. Dia boleh skipping lebih jauh. Okay, naik dan turun tangga dengan selamat dan efisien. Okay, so ini adalah
usia 4 hingga 5 tahun. Kognitif, pemikiran anak boleh memahami peraturan permainan. You bagi dia game baru, katalah belikan dia snake and ladder, usia umur ni anak dah boleh tahu kalau jumpa ular dia kena turun bawah, kalau jumpa tangga dia naik atas. So permainan kompleks macam macam yang millionaire game tu, yang kita main tukar-tukar duit tu, yang tu mungkin anak ni belum faham lagi lah, sebab konsep dia lebih kompleks kan. Alright, Monopoly Monopoly nama dia. So yang itu lebih kompleks. So mungkin anak umur ni tak faham lagi lah. Alright. So ingat peraturan-peraturan mudah. Dia tahu peraturan-peraturan mudah. Dia tahu kalau kat sekolah dia kena duduk dekat dalam atas kerusi. Dia tahu waktu balik ada waktu yang tertentu. Dia tahu kalau dia pergi keluar kereta dia tak boleh terus lintas jalan, dia kena tunggu mama atau ayah dia. Okay, so dia dah tahu peraturan mudah. Terlibat dengan permainan yang ada matlamat dengan 2 hingga 3 orang kanak-kanak lain. Ada matlamat tu maksudnya ada point. Contohnya, kata okey jom kita main guli. So dia boleh main guli. Oh, baling guli saya sampai guli saya terkeluar. Tengok cerita Pipin kan? Sampai guli saya terkeluar. So anak umur ni dia dah boleh cuba main benda-benda macam tu dengan kawan-kawan dan dia dah boleh bincang. Pak ni terlibat dalam macam permainan dan kemahiran menyelesaikan masalah lebih abstrak. Dia ada lebih banyak cara nak selesaikan masalah dengan syarat kita dedahkan anak kita dengan pelbagai cara. Okey? Social dan interaksi, anak umur ni comel-comel kelakar. Mereka suka buat lawak, boleh menyanyikan lagu sampai habis walaupun lirik tu mungkin lari off sikit, but it doesn't matter. Maksudnya dia boleh ingat rentak, that is perkembangan auditory dia. Dia boleh ingat lagu dengan lebih baik, dengan sehingga habis dia boleh nyanyi. Main olok-olok meniru watak harian di rumah. Dia boleh kata, mama, dia ambil ni, lepas tu dia pakai misai, mama, tengok ni, saya jadi ayah. Abang, kan, oh, tengok ni, saya jadi ayah. Cepat anak-anak semua kemas. So dia boleh meniru watak harian di rumah contohnya, kan. Okey, urus diri, anak umur ni memang dah biasanya siap dah toilet training dia. Okey, dia boleh mengikut peraturan rumah yang ditetapkan, boleh ke tandas dengan sendiri, right? Dengan memastikan kebersihan diri. Dia boleh pergi sendiri dengan dia tahu bersih Boleh pilih pakaian yang sesuai, dia tahu pakai baju sekolah baju yang mana, dia tahu nak tidur baju yang mana, dia tahu baju nak jalan baju yang mana. Boleh bantu hidang makanan. Kita cakap dengan dia, tolong ambilkan mama pinggan dengan cawan semua orang, turun susun dekat atas meja, dia dah boleh buatkan. Boleh bantu kemas alatan rumah mudah, letak cawan dekat sinki, kutip sampah atas lantai. So ini adalah perkembangan urus diri anak yang berusia 4 hingga 5 tahun. Okey. So terus semak kalau anda ada anak usia 4 hingga 5 tahun dan jangan lupa cek juga perkembangan yang belakang-belakang, kerana perkembangan yang belakang juga akan mempengaruhi perkembangan yang depan. Okey, so cek juga perkembangan yang belakang-belakang daripada usia 18 hingga 2 tahun. 18 hingga 24 bulan tu, 24 hingga 36 bulan dan juga 3 hingga 4 tahun, adakah anak anda sudah capai semua milestone tersebut? Okey? Alright, kalau belum jangan stres, latih dulu, cuba latih dulu anak tu. Kalau dah latih lebih daripada 3 atau 4 bulan, anda tetap tak nampak sebarang progres, bawa anak terus jumpa terapis. Okey, bawa anak jumpa terapis untuk dapatkan confirmation sekiranya anak anda perlukan bantuan ekstra. Alright, okey, so itu perkongsian kita dalam video track the progress untuk usia 4 hingga 5 tahun. Terus buat, jangan tangguh. Okey, saya jumpa anda dalam video-video yang lain. Bye. Give me.